Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah sihat. So, hari ini saya akan bentangkan pada kamu semua salah satu tajuk yang terdapat dalam buku syarah kita. So, jangan sila ambil perhatian dan jangan tidur. So, hari ini saya akan bentangkan tentang bab ketiga dalam fiqhul jinayat, iaitu at-ta'zir. At-ta'zir apa sebenarnya? Kita pada ta'rifu ta'zir dari segi lughatan dia. Yang bermaksud al-man'u wa ta'dib. Maksudnya mencegah dan mendidik. Dari segi istilahan, uqubatu ghairu muhaddadah min qibali syari' matrukatu li ra'il hakim. Maksudnya uqubatu ghairu muhaddadah, hukuman yang tidak dihadkan. Hukuman yang tidak dihadkan min qibali syari' dari segi syarak. Matrukatu li ra'il hakim. Matrukatu tu maksudnya terpulang kepada pandangan ataupun terpulang kepada pendapat hakim ataupun pihak berkuasa. Soalan maksudnya adalah hukuman yang tidak dihadkan dari segi syarak, terpulang kepada pandangan hakim. Tu maksud dia. Sekarang kita pergi pada dalil ta'zir. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Qala Allah Ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh tengok dalam Quran. Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Maksudnya kita pisahkan atau asingkan tempat tidur. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kita pergi pada surah Nisa ayat 34. Kita pergi pada ayat kat bawah tu. Hadhil ayah dalilu ala masyru'iyyati ta'ziru li'anna al-wa'dhu wal hajru wa darbu kullaha min anwa'it ta'zir. Ayat ini telah menerangkan ataupun menjadi bukti ke atas pensyariatan ta'zir li'anna al-wa'dhu, kerana peringatan. Al-wa'dhu peringatan, wal hajru maksudnya tindakan memulau. Maksudnya kita pulaukan dia, atau bahasa yang kita mudah faham, palau. Wa darbu memukul, kullaha min anwa'i ta'zir. Semuanya adalah daripada jenis-jenis ta'zir. Kita pergi pada hadis an Abi Burdah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yujladu fawqa 10 jaladatin illa fi haddin min hududillah. Abu Burdah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya la yujladu fawqa 10 jaladatin, dan janganlah ataupun tidaklah sebat ataupun merotan lebih daripada 10 kali sebatan. 10 jaladatin, 10 kali sebatan. Illa fi haddin min hududillah, kecuali pada mana-mana hukum daripada hukum Allah. Kita pergi pada al-ijma'. Ajma'al ulama ala masyru'iyyati ta'zir fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wala kafarata ala hasbi ma yarahu al-hakim awil qadi. Maksudnya para ulama telah bersepakat ke atas pensyariatan ta'zir ini. Fi kulli ma'siyatin la hadda fiha, ke atas segala kemaksiatan yang tiada hukuman padanya, wala kafarata, dan tiada kafarah ke atasnya. Ala hasbi ma yarahu al-hakim awil qadi, dan mengikut kepada pandangan atau pendapat hakim ataupun qadi. Selesai untuk ta'rif dan juga dalil. Kita beralih kepada musa sebelah, iaitu al-uqubah. Al-uqubah ni maksudnya hukuman. Apa hukuman ta'zir ni? Kita pergi yang pertama, uqubatu ta'zir la hasra laha. Maksudnya la hasra laha tu maksudnya tidak terbatas. Maksudnya kat sini adalah hukuman ta'zir ni sebenarnya banyak, tak ada batasannya. Memang banyak hukuman untuk ta'zir. Banyak. Wa minha, antaranya adalah at-tawbih wa darbu wal habsu wa ghairu dhalik mimma yufidu ar-rad'u wa zajru.
Antaranya adalah yang pertama at-taubih, maksudnya celahan. Celaan. At-taubih celaan ataupun hina. Wa darbu rotan ataupun sebatan. Wal habsu penjara. Wa ghairu dzalik dan sebagainya mimma yufidu ar-radu' wa zajru. Dan sebagainya yang boleh mencegah dan menghalang perbuatan tersebut. Ar-radu' tu maksudnya mencegah, wa zajru menghalang. Maksudnya mencegah dan menghalang perbuatan tersebut. Kita pergi poin yang kedua. Wa ta'ziru khadi'u li takdiril qadi wa ijtihadihi bima yarahu mutanasiban. Maksudnya ta'zir ini khadi'un. Dia tertakluk. Ta'zir ini tertakluk kepada li takdiril qadi wa ijtihadihi. Dia tertakluk kepada li takdiril qadi. Tertakluk kepada budi bicara qadi. Dan juga ijtihadnya. Ijtihad ni maksudnya penelitiannya. Bima yarahu mutanasiban. Dengan apa yang dilihatnya sesuai. Ataupun apa yang dilihatnya munasabah. Saya ulang balik. Ta'zir ini dia tertakluk kepada budi bicara qadi dan juga ijtihadnya. Ataupun penelitiannya. Bima yarahu mutanasiban. Dengan apa yang dirasakannya ataupun apa yang dilihatnya itu sesuai dan juga munasabah. Wadimna al-quyud at-taliyah. Dan wadimna tu maksudnya tertakluk juga. Dia tertakluk kepada garis panduan yang tersebut. Al-quyudu tu maksudnya garis panduan. Apa garis panduan dia? Ada 3 garis panduan. Yang pertama adalah antakuna al-uqubatu masyru'atan. Maksudnya hukumannya adalah dibolehkan oleh syarak. Ataupun hukuman itu mestilah mengikut syarak. La muharramatu kasihru wal ihra. Tak boleh hukuman itu ataupun haram. Hukuman itu dengan perkara yang haram. Maksudnya tak boleh ukubah tu, tak boleh hukuman tu dengan perkara yang haram seperti sihir dan juga membakar dengan api. Kita pergi pada yang kedua. Ayyura'i at-tartibi al-la'iqi bil hal fil qadari wan naw'. Maksudnya ayura'i at-tartibi al-laiki. Dia pelihara, terpelihara dan juga maksudnya adalah hukuman itu tertib dan yang bersesuaian. Saya ulang maksud dia. Ayura'i at-tartibi al-laiki maksudnya hukuman itu tertib yang bersesuaian. Hukuman itu tertib yang bersesuaian. Bil hal tu maksudnya bersesuaian. Fil qadari wan naw'. Sesuai pada kadarnya dan jenisnya. Fala yarqa ila martabatil a'la fil 'uqubati idza kana ma dunaha kafiyan. Fala yarqa dan tidak boleh menghukum atau tidak boleh hukum ila martabati a'la, lebih berat ataupun lebih tinggi fil 'uqubah pada hukuman itu idza kana ma dunaha kafiyan. Madunaha kafiyan tu maksudnya hukuman yang kurang pun telah memadai. Maksudnya kita boleh menghukum orang tu lebih berat daripada apa yang telah memadai. Itu maksud dia. Sekarang kita pergi pada garis panduan yang ketiga, iaitu antantakis min adnal hudud wahya 40 jalda. Sekurang-kurangnya hukumannya lah sekurang-kurangnya hukumannya dia kurang daripada min adnal hudud. Adnal hudud ni maksudnya had minimum hukuman hudud. Dia mesti kurang daripada had minimum hukuman hudud, iaitu 40 kali sebatan. Maksudnya had minimum hukuman hudud ni 40. So untuk jatuhkan hukuman atasnya mestilah kurang daripada 40. Jadi paling banyak apa mestilah 39. Tu maksudnya lah. Dan kita pergi pada yang seterusnya, al-afu. Afu maksudnya memberi keampunan. Ataupun keampunan. Yajuzu lil hakim. Kita pergi pada yang kotak warna pink tu. Yajuzu lil hakim an ya'fuwa an ta'zir idza kana jinayati tata'allaqu bi haqqi faqat. Diharuskan ke atas hakim an ya'fuwa, memberi pengampunan ke atas ta'zir ini idza kana jinayati, jika jenayah itu berkaitan dengan hak-hak Allah sahaja. Maksudnya hakim ni dia berhak ataupun dia diharuskan untuk memberi pengampunan kepada orang yang kena ta'zir ni jika jenayah dia berkaitan dengan hak-hak Allah.
Okey, kita pergi pada kotak yang sebelahnya yang warna kuning. Wala yajuzu lil hakim al-'afwu idza kana ta'allaqu bihaqi adami ila an ya'fwa sahibal haqi anhu. Okey, tidak diharuskan oleh hakim untuk memberi keampunan kepada terhadap ta'zir ini jika tata'allaqu bihaqi adami. Jika dia berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Maksudnya hak-hak manusia. Illa an ya'fuwa sahibal haqqi anhu. Kecuali jika empunya diri sendiri, empunya diri itu yang mengampunkannya. Okey, maksudnya hakim ni dia tak diharuskan untuk bagi pengampunan kepada orang yang kena ta'zir ni jika berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan, kecuali kalau orang tu sendiri yang maafkan orang yang bersalah tu. Okey. Lepas tu kita pergi pada al-masailu al-muta'alliqah. Al-masailu al-muta'alliqah ada tiga benda, okey. Kita pergi pada yang pertama at-ta'ziru bil mal, iaitu ta'zir dengan harta. Ajaza jumhurul ulama wal madhhab al-qadim li Syafi'i at-ta'ziru bil mal. Okey. Telah bersepakat jumhur ulama ni dan juga mazhab Syafi'i ni diharuskan ta'ziru bil mal, diharuskan dengan ta'ziru bil mal. Okey, wastadallu bi adillati minha, dan mereka telah mendatangkan dalil ini, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dallatul ibli al-maktumatu gharamatuha wa mithluha ma'aha. Okey, maksudnya panjang saya kena bagi secara syarak. Maksudnya adalah unta yang sesat dan hilang dari jagaan tuannya kemudian disorok oleh orang lain, hukumannya ialah seperti harga unta tersebut dan sekali ganda lagi. Saya ulang balik, maksud hadis ni adalah unta sesat dan hilang dari jagaan tuannya kemudian disorok oleh orang lain. Okey, unta yang sesat dan hilang dari jagaan tuannya kemudian disorok oleh orang lain, hukumannya ialah seperti harga unta tersebut dan sekali ganda lagi. Okey, maksudnya apa? Kita tengok pada yang poin ketiga tu, fabayyana al-hadithu anna man katamal ibli dhal uqubatuhu an yughrama mithlai qimatihi wa hadha ta'ziru bil mal. Maksudnya adalah telah menerangkan hadis ini anna man katamal ibli dhal, siapa yang menyembunyikan unta yang hilang. Ibli dhal maksudnya unta yang hilang. Okey, uqubatuhu an yughrama mithli qimatihi. Okey, hukumannya adalah didenda. Hukumannya adalah didenda dengan 2 kali harga unta. Wa hadha ta'ziru bil mal. Maksudnya ada punya hukumannya adalah dia kena bayar 2 kali nilai unta tu, ataupun dia bayar 2 kali harga unta tu. Wa hadha ta'ziru bil mal. Dan ini adalah ta'zir dengan harta ataupun dengan duit. Okey. Kita pergi yang kedua, iaitu ta'ziru idza kana 'uqubatu ta'ziru min jinsi 'uqubat al-hudud. Okey, maksudnya kita pergi pada syarah dia. Maksudnya adalah jika hukuman ta'zir ini adalah daripada jenis hukuman daripada hudud. Okey. Kita pergi pada syarahnya, idza kana ta'ziru min jinsi 'uqubatil hudud kal jaldi. Okay, jika ta'zir ini adalah datangnya daripada jenis-jenis hukuman hudud seperti rotan ataupun sebatan, fala yajuzu an yakuna akthara minal adnal hudud. Tidak diharuskan an yakuna akthara min adnal hudud. Tidak diharuskan hukuman tu lebih daripada sebatan itu lebih daripada adnal hudud. Had minimum hukuman hudud. Berapa hadnya, iaitu wahya arba'una jalda. Fa aqsa at-ta'ziru 39 jalda. Fa aqsa tu maksudnya paling maksimum ataupun paling banyak. At-ta'ziru 39 jalda. Pertama, dia tak boleh nak melebihi daripada had hukum hudud ni, had minimum hukum hudud, dan paling banyak pun dia boleh sebab itu sebanyak 39 kali sebatan.
Maksudnya tak boleh lebih 40. Dia tak boleh 40 dan lebih dia tak boleh 40 dan lebih 40. So maksudnya paling banyak sebatal pun 39. Okey, kita pergi yang ketiga, at-ta'ziru bil qasli siyasah. Dalam kurungan as-sahi wal jasus wa man sabban nabi. Okey. Maksudnya hukuman hukuman ta'zir dengan membunuh disebabkan oleh ataupun datangnya faktor politik. Okey. Al-aslu fi ta'ziri an la yablugha haddal qatli. Asal-asalnya ta'zir ini dia tidak mencapai kepada hukuman bunuh. Alla yablugha haddal qatli, maksudnya ta'zir ni dia tak mencapai pun kepada hukuman bunuh sebenarnya. Walakin jumhurul fuqaha, tapi telah bersepakat oleh para ulama, para fuqaha aftu bijawazi al-qatli ta'ziran fi qadaya muhimmah. Mereka telah memfatwakan, mereka memfatwakan, para ulama ni memfatwakan bijawazi qatli, harus untuk membunuh sebagai ta'zir. Bijawazi qatli ta'ziran, diharuskan diharuskan bunuh itu adalah hukuman ta'zir fi qadaya muhimmah, untuk kes-kes yang penting. Qadaya tu penting. Qadaya tu kes, untuk kes yang penting. Laisa laha hudud. Dan ini bukannya hudud, atau ini bukannya hukuman hudud. Mithlu qatlu al-jasus wasahi wa man sabban nabi. Seperti membunuh jasus. Jasus itu adalah perinsip ataupun pengintip. Wasahir, ahli orang yang menggunakan sihir ataupun ahli sihir. Wa man sabban nabi, dan siapa-siapa yang mencela nabi. Okay, kita pergi pada 3 orang tadi tu, 3 golongan tu. Okay, yang kotak warna merah tu, yang pertama qatlu sahir, iaitu membunuh ahli sihir ataupun orang yang dengan sihir. Okay, wa'ukubatu as-sahir ni ada 2, hukumannya ada 2. Ada pada 2 keadaan, iaitu hukumannya akan jadi ta'zir idza kana sihru la yakfur sahibuhu wa la yaqtul ahada. Okay, maksudnya dia akan jatuh hukum ta'zir kalau dia menggunakan sihir. Idza kana sihru, dia menggunakan sihir la yukfaru sahibahu. Okay, maksudnya dia gunakan sihir tu dan dia tidak mengkufurkan si pelakunya. Okay, wala yaqtul ahada, dan tidak membunuh siapa pun. Okay, kita pergi pada hukuman yang kedua, iaitu al-qatlu, membunuh. Idza kana sihru mimma yakfur bihi sahibuhu aw mata ahadun bisababihi. Dia sama je, dia lawan kepada ta'zir tadi, iaitu dia akan jatuh hukuman bunuh kalau dia menggunakan sihir ini mimma yakfuru bihi sahibahu. Bila dia guna sihir ini, dia mengkufurkan si pelakunya. Aw mata ahadun bisababihi, ataupun dia membunuh siapa sahaja. Okay, so untuk orang hukuman ta'zir, hukuman untuk orang yang menggunakan sihir itu, iaitu ta'zir juga qatlu, iaitu ta'zir dan membunuh. Kita pergi pada qatlu jasus, iaitu membunuh pengintip ataupun perisik. Okay, faqad aftal fuqaha bijawazi qatlu jasus idza yarahu al-hakim. Okay, faqad aftal fuqaha, telah memfatwakan ataupun telah bersepakat juga para ulama bijawazi qatlu jasus, untuk mengharuskan membunuh perisik. Idza yarahul hakim. Idza yarahul hakim tu maksudnya jika dirasakan perlu oleh hakim. Okey, itu maksud dia. Yang ketiga, qatlu sabban nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, man sabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad irtadda 'anil islam wa 'uqubatihi al-qatl. Okey, maksudnya siapa yang mencela nabi, man sabban nabi, siapa yang mencela nabi, faqad irtadda 'anil Islam, dan maka pada siapa yang mencela nabi dan maka dia murtad daripada Islam. Okey, dia mencela nabi maka dia murtad pada Islam. Wa uqubatuhu qatl, maksudnya hukumannya adalah membunuh. Okey, fa yuqtal sabun nabi sallallahu alaihi wasallam kufran la haddan li'annahu qad kharaja 'anil Islam. Okey, dan dibunuh. Okey, maka bunuh ke atas siapa yang mencela Nabi ni kufran, kerana dia kafir. Okey, maksudnya hukuman bunuh ke atas orang yang mencela Nabi ni ada disebabkan kufran, iaitu sebabkan dia jadi kafir. La haddan
La haddan tu maksudnya bukan kerana hukuman hudud. Bukan kerana hukuman hudud. Kan? Okay, li'annahu qad kharaja 'anil Islam. Kerana dia telah keluar pada Islam. Okay. Kita pergi pada al-ma'lumatul idhafiyah. Okay, yang atas tu. As-sihru min akbari al-kaba'ir. Okay, sihir ni adalah salah satu dosa besar pada dosa-dosa besar. Okay. Wa qad yasilu ila haddil kufri idza istahallahu aw ya'taqidu i'tiqadan mukaffiran aw ya'malu fi'lan mukaffiran. Okay, maksudnya wa qad yasilu ila haddil kufri, dan jika dia yasilu ila mencapai ataupun dia sampai kepada haddul kafri, tahap kafir, maksudnya dia mencapai kepada dia menjadi orang kafir atau kekafiran. Iza istahallahu, jika dia menghalalkan, atau ya'taqidu i'tiqadan mukaffiran, dan dia percaya dengan kepercayaan itu sehinggakan dia menjadi kafir, kafir. Okey, dia percaya kepercayaan itu sehingga menjadi kafir. Atau ya'malu fi'lan mukaffiran, ataupun melakukan perkara-perkara yang sihir itu sehingga dia menjadi kafir juga. Okey, itu maksud dia. Yang kedua, al-jasus huwa man yaqumu bi jam'i ma'lumat sirriyah li jihatin mu'ayyanah. Okey, al-jasus maksudnya jadi perisai ataupun pengintip. Huwa man yaqumu bi jam'i, yang ini orang yang mengumpulkan maklumati sirriyah, maklumat sulit ataupun rahsia, di jihati muayyanah. Okay, dia mengumpulkan maklumat yang sulit ataupun rahsia di jihati muayyanah, untuk pihak tertentu. Okay, untuk certain pihak. Wa huwa yushkilu khataran ala daulati la siyama fil umuril askariyah wal amnu am. Okay, wa huwa yushkilu khatara, dan dia boleh yang di mana dia boleh menimbulkan bahaya. Yushkilu khatara, menimbulkan bahaya, ala daulati, ke atas kita punya negara. Boleh menimbulkan bahaya ke atas negara. La siyama, terutamanya fil umuril askariyah, terutamanya pada perkara-perkara ataupun hal-hal ketenteraan, wal amnul am, dan juga keselamatan awam. Okay, kita pergi pada yang itu ada penerangan untuk as-sihr dan juga jasus. Okay, kita pergi pada maklumat tambahan kat bawah tu pula. Qala Ibnul Munziri ajma'al ammatul ahli ilmi ala anna man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatlu, wa mimman qala dhalika Malik wal Laits wa Ahmad wa Ishaq wa huwa madhhabu Syafi'i. Okay, maksudnya telah berkata Ibnul Munzir ni, ajma'a ammatu ahli ilmi, telah bersepakat ataupun telah bersetuju para ulama, ala anna man sabba Nabi qatlu, kepada siapa yang menghina Nabi ini adalah hukumannya adalah bunuh. Wa mimman qala dhalika Malik wa Laits wa Ahmad wa Ishaq. Wa mimman qala dhalika tu maksudnya sedemikian juga telah berkata oleh Malik wa Laits wa Ahmad wa Ishaq, wa madhhab Syafi'i. Maksudnya ramai yang maksudnya para ulama ni dia bersetuju siapa yang menghina Nabi ni hukumannya bunuh. Dan juga dia juga dikatakan ataupun dipersetujui oleh Malik, Al-Laitsu, Ahmad dan juga Ishaq, bahawa madhab Syafi'i. Okay, itu maksud dia. Okay, kita pergi pada musnad sebelah. Okay, musnad terakhir. Hikmah masyru'iyyati ta'zir. Maksudnya hikmah pensyariatan ta'zir. Okay, ada 3. Yang pertama, iqamatul adlu bainan nas wa raddul mazalim ila ashabiha. Okay, iqamatul adl maksudnya menegakkan atau mendirikan keadilan di antara manusia, ataupun menegakkan keadilan terhadap manusia. Wa raddul mazalim, menolak kezaliman ila ashabiha, menolak kezaliman dari pelaku, dari melakukan oleh si pelaku. Maksudnya dia menegakkan keadilan dan juga dia mengelakkan seseorang itu melakukan kezaliman. Okay, yang kedua, zajrun nas an irtikabil ma'asi wal jinayat. Zajrun nas maksudnya mencela manusia
Okey, mencegah manusia pada mereka yang melakukan maksiat dan juga jenayah. Yang ketiga, hifdhu hukukul insani fi ta'ayush bisalami wal itminani. Okey, menjaga hak-hak kemanusiaan fi ta'ayush dalam kehidupan. Fi ta'ayush dalam kehidupan bisalami wal itminani. Dalam kehidupan bersama Islam dan juga dalam ketenangan. Okay, maksudnya menjaga hak-hak manusia ni dijaga dalam kehidupan kita bersama Islam dan dalam ketenangan. Okay. Al-ma'lumatu al-idhaf, kita pergi pada al-ma'lumatu al-idhaf yang kat bawah tu, arkanut taubah, rukun-rukun taubat ataupun rukun-rukun meminta keampunan daripada Allah SWT. Yang pertama, tarku al-ma'siyati fil hal, meninggalkan maksiat itu dengan segera. Yang kedua, an-nadamu ala ma madha. Okey, menyesali dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang dibuat, ataupun dengan apa yang dia menyesali dengan apa yang berlaku. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audi ila ma'siyah. Maksudnya dia berazam untuk tidak mengulangi perkara maksiat yang dilakukan itu. Okay. Yang keempat, qada'u ma fatahu minal faraid kasalah wasiyah wa zakah. Dan dia qada' kembali perkara-perkara yang perkara-perkara yang faraid seperti solat, puasa dan juga zakat. Dan yang terakhir, radul haqqi ila ahlihi idza ta'allaqat al-jinayati bihaqqil abdi. Okay. Yang terakhir, perlu mengembalikan hak kepada tuannya. Okey, dalam kurungan idza ta'allaqat al-jinayati bihaqqil 'abdi, jika jenayah itu berkaitan dengan manusia. Maksudnya kita kena pulangkan hak dia balik jika jenayah itu berkaitan dengan manusia. So, alhamdulillah telah selesai kita dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan ta'zir. So hari ini alhamdulillah sudah selesai bab ta'zir. So, kalau ada yang tak faham tu, boleh tanya Ustazah sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Moga kita dapat skor dalam subjek syariah A+ dan juga semua subjek lah. Moga tahun ni kita dapat mencipta, tahun ni kita dapat semua dapat straight A+. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan buruk itu datang daripada saya. Saya tamatkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.